Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma. وسخرنا مع داود الجبال والسبحنا الطير كنا فاعلين اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية فصحى ومتبحرا في علومها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 19. Masih lagi dalam kaitan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang mana dalil yang berkaitan dengan Quran, Sunnah, ijma' dan ijtihad atau qiyas. Kalau kita sebagai ini sebagai setengah tu ada orang tanya, ustaz, orang kita sebagai orang awam kan, macam mana nak pertimbangkan yang mana betul yang mana salah? Kerana lah ni ramainya ustaz-ustaz duk bertelagah mana lebih bagus dari segi pandangan hukum tu. Bila kita belajar fiqh ni, kita belajar dalam usul fiqh yang sebelum ni, maka kita boleh pertimbangkan kat situ. Kita tahu sumber-sumber dari mana, dari 4 sumber yang kuat itu. Dan bila kita tahu dari sandaran mana maka kita boleh pilihlah yang ada nas itu, yang ada sesuai, yang berkaitan dengan tempat kita, sesuai dengan keadaan kita. Contoh keadaan kita tu yang mana satu sesuai dengan keadaan kita, yang melibatkan ibadah kita secara individu. Contoh duduk atas kerusi lah. Orang tak tahu kita semayang ni macam mana. Orang duk dia setengah-setengah ustaz kata tak boleh duduk atas kursi, tak, yang kata tak boleh duduk bawah mana. Jadi bila kita belajar usul fiqh ni, dia memudahkan cara kita. Pelbagai mazhab yang Allah jadikan ini memudahkan cara untuk kita memilih yang bersesuaian dengan diri kita dalam ibadat khususiyah kita. Semayang atas kursi, masalah dia ada bisui kat punggung. Orang tak tahu masalah kita tu. Kita tengok kenapa dia tak duduk. Tengok nampak macam sihat, jalan semua okey. Rupanya dia ada bisui 2 biji. Dia ada. Itu masalah tu kita yang tahu. Kita saja yang tahu berkaitan dengan lutut kita. Grease habis minyak. Tak mana kita boleh duduk sujud, tak mana kita tak boleh nak buat. Yang tak boleh buat tu yang mana ada keringanan. Yang ni bisui punggung tapi tak sujud. Tak kena lah. Ada macam yang kita nak pertimbangkan yang mana Ustaz kata tentang diri kita lah, yang berkaitan dengan semayang. Duduklah, semayang duduk. Semayang dalam keadaan yang kita tak mampu. Kita tak mampu buat yang mana rukun itu. Yang mana yang kita tak mampu hutang tu je diringankan. Sujud boleh, sujudlah. Duduk je tak boleh. Ni kerana bisui kat punggung habis. Sujud tak ada, rukuk tak ada, duduk atas kursi tu letak apa ni, lapik bantai kekabu kat kursi. Sujud pun dia ringankan juga, tak boleh. Dia kena ringankan yang dia sakit tu saja. Tak boleh duduk, tak apa duduk atas kursi balik. Lagi sujud balik macam biasa. Itu keadaan-keadaan tertentu lah. Jadi itu yang mana bila kita belajar usul fiqh, dia ada jalan yang kita tahu yang mana kita nak ambil yang bersesuaian dengan keadaan dan diri kita sendiri. Itu yang kita belajar fiqh ni, yang dalam kitab yang kita belajar ni. Kerana dia memudahkan bagi kita. Ada sandaran. Walaupun setengah tu daripada ulama-ulama yang berbincang masalah ni yang tak ada keputusan. Dan sekali kita pening. Dan Ustaz bagi tahu yang paling senang, cara yang paling senang kita nak ikut fiqh ni, kita ambil yang dikeluarkan oleh majlis fatwa. Itu selamat. Fatwa kebangsaan, kata fatwa yang berperingkat kebangsaan, kata. Satu hukum yang dikeluarkan oleh mufti-mufti kita. Dan fatwa yang melibatkan negeri. Kalau ada, kita tengok hukum dia dan kita ikut hukum yang dikeluarkan oleh ulama, kerana ia telah disepakati dan bersesuaian dengan uruf
tempat kita. Tengok fiqh ni, kalau fiqh ni dia tak boleh tengok satu je, ambil dalil tu terus letak. Kadang-kadang dalil tu ta'arud, dia bertembung. Keadaan dalil ni macam ni, dalil ni macam ni, ada 3 dalil, tapi 3 dia tu bertembung. Jadi bila keluarnya dalil yang mana tentang yang bertembung tu, maka kita ambil salah satu yang bersesuaian dengan tempat kita. Tapi ulama dah letakkan lah, majlis mufti lebih selamat lah, kita ambil fatwa. Okay, nanti Ustaz akan bahaskan lah permasalahan yang berlaku dalam kita punya masjid, dalam qaryah, apa yang berlaku dalam masjid kita punya tentang sembahyang kita, tentang softnya. Okay, habis pada dalil ni lah, insyaAllah tu kita habis pada sini sikit, kita akan masuk bab yang berkaitan dengan permasalahan dalam kita punya sembahyang dalam masjid itu. Okay, kita tengok yang ke surat 20, iaitu dalil kedua. Allah kata wallazi nafsi biyadihi la yu'minu. Ni hadis wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Itu. Ini tentang bahawa setiap apa yang dalil tentang Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan ijtihad, qiyas. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Hadis 40, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang ketiga, Abu Daud 4907 dan Tirmizi 2678 meriwayatkan hadis alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini Nabi pesan lah, setiap apa semua kita kena ikut. Tapi kalau macam Ustaz kata, yang bila kita belajar dalam fiqh ni, kita bahaskan lah tentang yang boleh ikut dan tak boleh ikut kan. Ada yang mana memang kata Nabi kata alaikum sunnati, tapi setengah bahagian tu dia ada khususan pada Rasulullah, satu hukum yang dikhususkan pada Nabi, dan yang dikhususkan pada Nabi ataupun yang dimansuh, yang dah dimansuh. Sebab kalau kita belajar dalam fiqh ni, dia ada pelbagai hukum yang mana kita tak boleh ambil dan ada yang boleh ambil. Ada yang mana hadis sahih tapi tak boleh kita pakaikannya kerana hukumnya telah dimansuh. Itu kahwin apa? Kahwin muta'ah. Masa peperangan yang berlaku, boleh kahwin dalam masa 3 hari, 3 hari ke 2 hari, kontrak panggil. Tapi hukumnya ada dimansuhkan. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan larangan dalam menziarahi kubur pun dah dimansuhkan. Maknanya satu lagi, hukum terhadap khusus yang dilakukan oleh para nabi, atau para yang dilakukan oleh Rasulullah. Boleh kahwin lebih pada 4, itu adalah khususiyah kepada Rasulullah. Memang ada hadis yang sahih, dalil yang sahih bahawa Nabi kahwin lebih pada 4, tapi itu dikatakan khusus kepada Rasulullah sahaja. Ada banyaklah. Dan yang umumnya yang mana yang boleh digunakan, ini yang Nabi kata secara umum, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Imam Muslim 1218, Abu Daud 1905, dan Imam Malik 24,899. Ini dalam kitab nombor-nombor hadis, dalam kitab Al-Muwatta yang meriwayatkan hadis. Taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu sesuatu perkara yang mana selagi kamu berpegang dengannya, kamu sekali-kali tidak akan sesat, iaitu kitabullah dan sunnahku. Nabi kata. Ini yang umum lah. Yang mau tak mau kita kena ambil 2 bahagian tu. Adapun ijma' dan ijtihad itu cabangan dari sunnah, atau cabangan dari Al-Quran dengan As-Sunnah yang diambil. Dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah di atas jelas menunjukkan betapa wajibnya mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya kepada hamba-hambanya, dan juga yang disyariatkan melalui lidah nabinya. Pada qaulan, yang mana hadis yang kita ikut dari Nabi, qaulan fi'lan wa taqriran, kata-kata Nabi dengan kelakuan Nabi dan apa yang Nabi akui. Itu sahabat buat tapi Nabi akui.
Tapi kebanyakan kita setengah tu dia ambil apa yang Nabi kata dan Nabi buat je. Tapi yang takriran minan Nabi tu tak ambil. Dia tak ambil. Saidina Umar lakukan benda, mana lakukan sesuatu yang berkaitan dengan sembahyang tarawih ke apa. Jadi kat itu Nabi takrir, Nabi mengakuinya, maka itu termasuk dalam sunnah Nabi juga. Larangan terhadap makan, maksudnya makan keldai kata. Nabi campakkan, Nabi diam je, Nabi tolak periuk yang dimasak oleh sahabat keldai itu. Takriran. Kemudian sahabat makan dhab kata. Sahabat makan dhab dan Nabi tak larang akannya. Itu takrir, satu pengakuan dari Rasulullah. Diam itu adalah menunjukkan Rasulullah bersetuju. Itu dalam takrir yang banyak hadis yang berkaitan dengan takrir Nabi. Yang mana ada juga sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah dan dibuat oleh orang lain, kemudian Rasulullah mengakuinya. Berlaku dalam mana kita belajar itu, cerita tentang satu orang budak itu dia masuk dalam masjid lepas pada solat. Dia masuk dalam masjid, lepas tu dalam keadaan inilah dah azan kata, dah semayang. Orang semua dah semayang subuh. Lepas tu last kali habis pada semayang subuh tu, dia semayang 2 rakaat. Nabi tanya kat dia, semayang apa yang kamu lakukan? Kerana sesudah subuh itu tidak ada semayang. Dia kata apa? Aku semayang qabliyah yang sebelum subuh tu. Qabliyah sebelum subuh. Kemudian Nabi cakap apa? Nabi diam. Itu termasuk dalam takriran, satu pengakuan oleh Rasulullah bahawa perbuatan itu sah di sisi syarak. Jadi kalau kita yang tak dan, yang kita selalu amalkan sunat qabliyah kan, tak dan, lepas tu boleh ambil qada. Solat sunat kata rawatib itu, solat sunat tahiyatul masjid, tak dan semayang, maka qada akannya itu pada selepas semayang wajib tu, selepas semayang fardu tu. Asar kata kita tak ada nak semayang tahiyatul masjid, okey, orang dah semayang, kita masuklah. Lagi lepas pada asar tu semayang tahiyatul masjid yang mana kita tinggalkan tadi. Tak menjadi masalah, kerana itu adalah satu pengakuan dalam kitab ni juga, kat depan, bahagian depan. Salah satu pengakuan takrir daripada Nabi bahawa ada seorang budak yang melakukannya, bukan Nabi yang buat tapi orang lain yang buat, dan Nabi mengakui perbuatan tersebut, tak melarangkannya. Jadi kat situ kita boleh lah nak buat macam tu. Kalau kita dah selalu semayang, bila masuk tu kita dah kita tinggal solat sunat qabliyah, kita tinggal tahiyatul masjid, habis pada tu bolehlah kita lakukan balik, qadakannya. Yang mana tentang sembahyang fardu, sembahyang yang selalu diistiqamahkan, tentang solat sunat duha ataupun tahajud. Tahajud ni dia lain sikit kata. Orang yang istiqamah dalam melakukannya sahaja yang boleh mengqadakannya dari segi pandangan ulama. Orang yang tak istiqamah melakukannya tak boleh mengqadakannya. Kalau tidak senanglah. Senanglah itu. Dia bangkit sembahyang subuh ya. Betul? Tiap-tiap hari dia qada sembahyang tahajud. Buat apa? Sembahyang tahajud qada. Itu memang tak mau bangkit tahajud lah. Gitu. Dia ambil kesempatan. Itu ulama berpandangan bahawa orang yang istiqamah dalam melakukan solat sunat tersebut, maka dia tinggalkan kerana masalah tertentu, ada atas masalahan yang berlaku pada dirinya, keadaan tidak mengizinkan, maka dia boleh qadakan solat sunat tersebut. Ada juga permasalahan yang berkaitan dengan mana kita nak buat dulu. Kita dulu tinggal solat kata wajib, tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan. Kalau dan kita juga nak melakukan solat sunat lah kata, nak lakukannya kata. Mana nak buat dulu? Ini yang mana kita ambil daripada jumhur kata. Jumhur pendapat dari para ulama yang ramai dalam memandangkan bahawa buat sekadar yang termampu. Kalau dia tinggal 3 tahun, dia buat selang, dia boleh bahagikan hari-hari yang dia buat untuk dia buat tu, waktu-waktu yang boleh diqadakan akan solat fardu itu. Mana sunat kena buat, qada pun buat. Bukan buat sekali kerana Allah tak membebankan umatnya, dan kita, Allah tak membebankan hamba-Nya, dan kita pun tak membebankan diri kita, maka lepas pada solat fardu, maka kita qada yang kita ingat tinggalkannya. Itu
Bila tahun berapa, ingat, betul-betul ingat ni memang tak semayang kata. Kalau celan-celup tu tak apalah, kita tahsinkan dah. Kita buat dalam keadaan i'adah kata. Mencantikkan yang mana yang lemah dari apa yang kita lakukan dulu. Tapi kalau kata qada, yang mana kita betul-betul tinggal, kita ingat memang dulu masa kerja hilang dulu muda-muda tu. Tinggal lah lemak kata subuh. Isyak pun kata tak semayang balik terus tidur. 3 semayang 3 waktu celan-celup kata. Masa bertugas dulu tak kisahlah kerja apa pun. Tapi yang tinggalkannya dulu, maka dia buat jadual untuk dia laksanakannya. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan diampunkan Allah, kerana dia telah berusaha dalam melakukan apa yang ditinggalkannya, kewajipan dia tu. Contoh dia 3 tahun dia tinggal semayang, maka buatlah lepas pada isyak tu satu solat fardu yang dulu dia tinggal. Ada masa yang lapang buatlah, atau buat juga. Dalam masa 3 tahun, tiba-tiba tahun ke tak dan 3 tahun nak ganti, 2 tahun. Setahun tu dah, atau tak dan nak kata 3 tahun dia tinggal, dia buat 2 tahun lah. Setahun, waktu kira meninggal kata. Ulama kata mudah-mudahan dia diampuni Allah, kerana dia berusaha. Usaha kita dalam melakukan apa yang kita perbaiki kesilapan seolah-olah sama dengan kita taubat pada Allah. Itu. Mana orang yang meninggalkan solat dahulu. Maka kalau kata dia mampu untuk buat seminggu tu, ambil satu ahad saja, dia nak gantikannya. Hari lain tu dia tak dan lah. Buat dah satu ahad tu. Sekurang-kurangnya dia berusaha untuk tebus apa yang ditinggalkannya dulu dalam fardu, solat fardu itu. Ini permasalahan. Lepas tu yang lain tu buat solat sunat biasa lah. Kalau kita pergi masjid, buat solat sunat tu kena buat juga lah. Untuk kita punya, itu saham kita kat akhirat lah. Okey. Kita tengok pada dalil yang terakhir lah. Dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah ini di atas jelas menunjukkan betapa wajibnya mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya dan kepada hamba-hambanya, dan juga firman yang disyariatkan melalui lidah nabinya. Okey, ini kita dah tahu dah tadi, dah terangkan. Dalil dia falyahdharil ladzina yakhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul takut akan ditimpa cubaan dan ditimpa azab yang pedih. Ini dalil-dalil kita dah tahu. Maka kena ikut syariat dalam mengikut sunnah. Mengikut Al-Quran, As-Sunnah dalam undang-undang kita punya ibadah ni, hukum kita. Ada tak ustaz beritahu tentang dalil kita melakukan tahlil yang lebih mudah untuk orang faham lah? Sebab ada pertembungan. Jadi kita kat sini kita ambil yang senang orang faham tentang dalam majlis fatwa. Dan ustaz tambahkan sikit dari fiqh yang kita punya Nusantara punya pandangan tentang tahlil kata. Baru-baru ni ada juga viral, kadang-kadang bila negara kita ni banyak sangat orang cerdik pandai duduk campur hukum sana sini, semua ustaz nak bercakap lah kata. Sedangkan kita duduk bawah majlis fatwa, nak bagi pandangan boleh, bagi pandangan secara individu kata. Dia kena terangkan ustaz-ustaz ni kalau yang mana nak bagi tahu yang berkaitan yang sesuatu yang kata sesuatu yang baru yang dia jumpa. Dia rasa benda ni kena habaq kat orang ramai. Padahal hukumnya lain tu ada lah. Sebab fiqh ni dia ada pelbagai mazhab. Jadi mana-mana ada mengikut keadaan pula. Dan ulama kita dah menukilkan pandangan itu. Majlis fatwa dah ada. Jadi dia nak buatlah satu, nak habaq benda dan dia rasa tu betul di pihak dia. Tak apalah, dia betul-betul lah dia buatlah benda tu. Dia nak kata orang ni salah. Contohlah Quran saya kata. Kalau Quran orang yang belajar, dia rasa makhraj dia dah bagus sangat. Dia kata dia belajar, dia kata bagus ya. Dia rasa dia orang yang betul. Tengok ada berapa pecahan mazhab. 12 pecahan dalam qiraat. Kemudian dalam qiraat itu ada berbeza. Dalam Fatihah pun ada ghairil maghdu, ghairil pun ada, ghairil pun boleh. Maghdubi alaihim pun ada. Bila orang baca him kita jangan cakap dia salah. Dia punya ada mazhab yang lain kata. Dalam pecahan mazhab kata. Kita pun ada mazhab. Siapa sini cakap ikang? Ikang, ikan ke ikan? Perkataan Melayu betul ikan. Ikan ke ikang ke ikan? Tiga-tiga bahasa Melayu. Betul lah tiga-tiga. Jadi macam tu lah juga dengan dalam fiqh kita ada mazhab, dia ada dalil-dalil yang Nabi habaq kat sini.
Nabi mengeluarkan dalil mengikut kesesuaian tempat, mengikut keadaan yang berlaku. Sebab tu ada wurud hadis. Kita nak tahu hukum yang keluar hadis tu, jangan kita main petik je keluar terus hukum tu. Bila masa hadis ni keluar? Bila masa pandangan ulama ni keluar? Zaman orang susah, maka dimansuhkan beberapa hukum terhadap hukum mencuri. Dimansuhkan beberapa hukum pada waktu tu. Lepas tu kalau dalam Imam Syafi'i pun dia ada pandangan jadid dan qadim, pandangan yang baru dan yang lama. Kadang-kadang pandangan baru itu bertembung dengan pandangan yang lama. Nabi buat mana? Hukum yang Nabi keluarkan mengikut keadaan tertentu, mengikut situasi yang berlaku. Maka kat situ barulah hadis tu keluar. Dan nak letakkan pada negara kita ini bersesuaian dengan keadaan negara kita. Dalil-dalil yang keluar tu barulah dia boleh kata sempurna. Jadi yang ni Ustaz cakap apa tadi dah tak ingat lah. Tentang apa tadi? Masalah apa tadi? Ya? Tahlil. Tahlil. Memang ada kalau kita pergi kalau dulu-dulu kalau kat Arab kata Mekah dulu. Sebelum dibina binaan, masa tu ada di antara kelompok-kelompok orang-orang yang duduk yang mengimarahkan pada malam Jumaat. Dan perbahasan tentang adakah bacaan kita ini sampai kepada Allah. Yang mana Allah menerima kita punya amal ibadat yang dilakukan oleh orang lain dan disampaikan kepada orang yang lain. Kadang-kadang bukan dari ahli keluarga kita. Bacalah ramai-ramai, kemudian hadiah tu kita hadiahkan kepada si mati. Bacaan kita, pahala. Jadi kalau kita tengok sini ada seorang ustaz ni, dia kata Nabi tak buat tu haram tu. Nabi tak buat haram, sedangkan ulama dalam ijtihadnya ulama itu mengeluarkan pandangan dan kita ikut pandangan yang dinukilkan dari hadis secara umum, dinukilkan dari Al-Quran secara umum. Ibadah tu ulama dah pandai lah dia nak keluarkan. Jadi, kita tak boleh cakap haram terus dia buat betul, orang lain semua salah kata. Kita ada sandaran, kita kadang kita ada hujah kita sendiri. Contohlah saya kata satu benda, satu yang dibuat, sesuatu yang dibuat oleh orang lain kemudian hadiahkan pahala orang lain. Siapa di antara kita pernah badal haji? Buat pada keluarga kita yang telah meninggal. Ramai kan pernah badal haji dan ia masyru'. Satu yang disyariatkan. Maka kalau kita tengok badal haji ni, siapa yang melakukan haji tu? Anak dia sendiri ke? Waris dia? Tak. Kadang-kadang kita upah orang yang berada di Madinah, di Mekah tu. Pelajar-pelajar daripada Universiti Ummul Qura, dia lakukan badal haji. Satu orang dengan satu haji saja, biasanya bayar dia 1,500 atau 1,300. Maka haji itu dibuat oleh siapa? Oleh si mati ke? Oleh siapa? Setiap apa yang diniatkan wukuf Arafah tu, tawaf dengan bacaan semua secara wajib dan fardu haji itu sempurna, habis. Dari syaratnya dah habis, rukunnya pun dah habis. Wajib haji semua sempurna, kemudian ada sijil sampai kat kita dah dibuat haji. Pahala tu dia niat untuk siapa? Macam tu juga dengan kita melakukan tahlil. Quran yang dibaca dan zikir yang dibaca dan selawat kita yang kita baca ayat-ayat tertentu. Qul huwallahnya ada, amanar rasulu bima unzila ilaihi, ada ayat kursi, ada sesuatu yang dibuat oleh orang lain kemudian hadiah dari pahala yang kita sebut tu dihadiahkan kepada orang yang lain, orang yang diniatkan oleh kita tu. Begitu juga dengan badal haji. Dan satu lagi dalam hadis Nabi yang Nabi pernah melakukan, kalau kita tengok dalam kitab tafsir Ibn Katsir ataupun dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang Nabi kata pada Saidina Ali, aku melakukan korban ini untuk umatku. Aku melakukan, Nabi dah melakukan korban untuk kita. Satu ekor kambing ke, kadang-kadang seekor unta. Nabi korban, Nabi lakukan korban itu diniatkan untuk hadiahkan pahalanya kepada umatnya. Jangan risaulah, kita adalah yang orang tak pernah buat korban ke apa, kita dah ada dah Nabi buat korban, tapi tak banyak lah itu. Nabi dah buat sikit-sikit bahagikan pahala untuk kita. Kerana sayangkan Nabi akan umatnya. Itu Nabi lakukan korban, tapi satu korban tu dah dilakukan oleh orang lain. Bukan maksud ustaz kat sini kita tak payah buat korban dah. Kerana Nabi dah buat. Nabi bagi pahala dari korban yang Nabi lakukan kepada kita. Itu hadis yang sahih. Jadi kat situ satu perkara, satu amalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi, tapi pahala itu dihadiahkan kepada
kita. Itu dia juga samalah juga dengan badal. Kita kata kat sini kita tak panggil badal Quran untuk orang yang telah pergi, tapi pada ustaz samalah badal Quran, badal haji. Badal Quran macam mana? Kita baca seorang satu juzuk untuk si mati, untuk khatamkan bagi pihak si mati itu. Seorang satu juzuk baca, habiskan bacaan dia 20 muka. Okey, tip dalam keluarga pun biasa buat lah kan. Kita tahu dah dalam keluarga mesti kalau ada keluarga kita yang mati, kita sendiri minta adik-beradik, anak menakan semua buat badal korban, badal Quran gitu. Ini dibaca oleh si ni, mana pahala tu sampai tak? Sampailah, sama dengan bacaan tadi yang dilakukan satu badal haji tadi. Satu perkara dilakukan oleh orang lain, tapi pahala tu kita hadiahkan kepada orang yang lain. Satu lagi doa kita. Sembahyang jenazah pun boleh lah kita tengok juga. Kita sembahyang jenazah ke atas mayat tu. Jadi doa-doa yang didoakan oleh orang lain dan diniatkan kepada orang tu, maka sampaikan pahala pada si mati tadi. Kita sembahyang jenazah ramai-ramai atau lagi ramai lagi bagus, kerana doa daripada orang lain tadi. Dia dah tak ada dah, dah mati, tapi doa tu sampai tak? Sampai lah. Kerana itu pun disyariatkan. Bacaan kita tadi dalam Al-Fatihah doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, kita mana? Ya Allah, jadikanlah kubur dia seperti kubur rawdatil jannah. Allahumma anta khalaqtahu anta rabbahu anta a'lamu bisirrihi wa alaniyati. Kita baca macam-macam, minta Allah bagilah lapang kubur dia semua. Itu sama je tahlil yang kita baca dalam tu, doa yang sama je, lebih kurang. Allahumma ja'al fakakan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa fida'an lepaskan diri daripada neraka semua orang-orang yang kita minta tadi. Sama dengan sembahyang jenazah tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa yang haramnya? Tahlil. Itu. Doa yang kita baca, doa tu sama dengan doa